Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Nur Hasanah binti Harun. Okey, pada awal video tadi saya telah paparkan tajuk perkongsian saya pada hari ini, iaitu menjiwai solat. Korang jangan lupa like, share and subscribe YouTube channel kami, okey? Seperti yang kita tahu, solat merupakan ibadah yang wajib yang kita lakukan bagi setiap orang Muslim. Okey, solat merupakan perintah yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita setelah kita beriman. Solat yang kita lakukan meliputi solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Solat ni dia memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita semestinya menjaga tata tertib solat dan juga turut menjiwai solat tersebut. Okey, antara tips yang boleh kita usahakan untuk kita menjiwai solat itu, yang pertama, perlu tahu rukun solat serta syarat sah solat. Rukun solat merupakan perkara yang wajib yang kita perlu lakukan ketika menunaikan solat. Jika ditinggalkan salah satu perkara tersebut, maka solat kita tidak sah. Manakala untuk syarat sah solat pula ialah persiapan awal yang dilakukan sebelum kita menunaikan solat. Contohnya, yakin sebelum masuk waktu, pastikan tempat menunaikan solat itu bersih daripada sebarang najis dan memastikan kesucian diri kita bersih daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Yang kedua, perlu ambil tahu perkara yang makruh dalam solat. Sebab apa kita kena ambil tahu perkara makruh ni? Sebab kebiasaannya perkara makruh ni orang tak ambil kisah sangat. Sebab yang perkara haram memang kita tak buat, perkara haram. Perkara sunat juga, kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tak buat kita tak dapat apa-apa. Tapi perkara makruh ni selalunya orang lalai, leka, sebab sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga, kita perlu rujuk kepada ustaz maupun ustazah jika kita terdapat kekeliruan dalam menunaikan solat. Sebagai contoh, cara mengangkat takbir dengan betul, cara posisi badan ketika rukuk, posisi kaki ketika sujud dan sebagainya. Hal ini memastikan perbuatan dalam solat dilakukan dengan tertib. Yang keempat, boleh rujuk ataupun jumpa dengan ustaz maupun ustazah untuk kita betulkan bacaan dalam solat. Seperti bacaan Al-Fatihah merupakan rukun solat. Oleh itu, kita semestinya belajar untuk membetulkan bacaan agar sebutan yang kita sebut tu lebih jelas dan juga kena dengan tajwid. Kenapa kita kena menjiwai solat ni? Kenapa kan? Sebab dalam sembahyang, kalau kita tak khusyuk, kalau kita tak fokus, kita selalu fikir apa yang kita nak buat lepas solat. Macam sekejap lagi nak makan apa, sekejap lagi nak lepak mana, sekejap lagi nak pakai baju apa, sekejap lagi kerja apa yang nak siapkan. So apa-apa yang fikiran kita yang kita fikir dalam solat tu, kiranya hal tu lagi besar daripada memperingati Allah. Psikologi manusia menyatakan bahawa kalau kita sayang sesuatu, kita sayang seseorang, kita sayang benda, kita akan ingat. Sama juga dalam situasi ni. Antara matlamat kenapa kita perlu menjiwai solat ni, first sekali ialah menjaga hubungan dengan Allah. Kalau dengan pencipta pun kita tak jaga, apatah lagi dengan manusia. Sebab tu macam-macam kes sekarang berlaku. Kes yang tak masuk akal langsung. Contohnya macam kes rogol, bapa rogol anak tiri, kes dera, bayi didera, kanak-kanak bawah umur didera, kes tikam. Kes tikam disebabkan bila anak tu di bawah pengaruh dadah ataupun bawah alkohol. Memang tak masuk akal langsung. Sebab yang berlaku tu dalam satu family kita juga. Daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salawa tanha anil fahsya'i wal munkar. Bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Daripada surah tadi saya nak jelaskan, jika seseorang itu melakukan solat tetapi masih melakukan perkara jahat, perkara yang
perkara mungkar bermaksud walaupun dia mengerjakan solat sama seperti yang lain daripada fizikalnya, sujud, rukuk dan semuanya sama, tapi daripada hati, daripada menjiwai solat, penghayatan dalam solat, mungkin terdapat kekurangan di situ. Berbanding dengan orang yang tidak solat, berbeza. Orang yang tidak solat ni, dia tak ada benteng pada diri dia untuk menghalang dirinya melakukan perkara yang mungkar. Okey, itu antara tips yang boleh saya kongsikan untuk kita sama-sama perbetulkan jika terdapat kepincangan dalam solat. Saya harap perkongsian saya pada kali ini, pada hari ini dapat membantu orang yang di luar sana untuk lebih berusaha menjiwai dalam solat, kerana kita tahu peranan solat itu sendiri dalam kehidupan kita. Saya akhiri, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.